Salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam satu video untuk subjek Electronic Circuit DEE 30043. Kali ini video ini adalah untuk perbincangan chapter 6 yang bertajuk Analog to Digital, Digital to Analog Converter, ADC and DAC. Analog and to digital and digital to analog converter ni boleh kita jumpai dalam sistem-sistem yang berasaskan microprocess. Di mana ADC berada di bahagian yang akan memproses isyarat berbentuk analog kepada bentuk digital sebelum ia boleh dimasukkan atau dihantar kepada microprocess. Dan selepas isyarat itu telah diproses oleh microprocess atau alat-alat pengawal mikro yang lain, ia akan dikeluarkan kepada speaker atau output kita melalui digital to analog converter yang akan menukarkan isyarat digital hasil daripada proses yang dijalankan oleh microprocess kepada bentuk analog semula. Jadi kita akan lihat dengan lebih terperinci fungsi-fungsi ADC dan DAC ni. So this is the learning outcomes of this chapter. At the end of the lessons, you should be able to understand the methods of digital to analog conversion and understand the methods of analog to digital conversion. So kita akan belajar mengenai beberapa lita-lita yang membolehkan satu isyarat digital ditukarkan kepada analog dan juga daripada analog kepada digital. So this is the simplified learning outcomes. These are the types of DAC and ADC which we will learn in this chapter. So DAC, digital to analog converter, kita akan belajar resistive divider, R2R, dan juga kita akan lihat beberapa istilah. Istilah-istilah yang dalam DAC. Manakala untuk analog to digital converter, kita akan lihat jenis digital RAM dan teknik successive approximation. So sebelum kita lihat dengan lebih terperinci apakah itu ADC dan DAC, mula-mula kita akan lihat mengenai analog and digital signal. Isyarat-isyarat analog and digital signal. So analog signal is a continuous waveform that changes smoothly over time. Jadi isyarat analog sebenarnya merupakan satu gelombang yang berterusan dan dia akan berubah dengan smoothly atau lancar. Digital signal pula adalah isyarat yang discrete, di mana ia akan mempunyai nilai-nilai yang tertentu sahaja, biasanya 1 dengan 0. So isyarat discrete ni dia tidak akan berterusan, ia hanya akan muncul pada saat-saat yang tertentu, atau apabila data yang bersesuaian dihantar. Contohnya kalau kita hantar data 1010, so semasa data tu 1 barulah kita boleh nampak gelombang. Dan biasanya kita juga boleh lihat bahawa gelombang untuk analog diwakili oleh gelombang sinusoidal, manakala gelombang untuk digital biasanya diwakili oleh segi 4. So rajah di bawah menunjukkan perbezaan antara gelombang analog dan juga gelombang digital. Kita boleh lihat nilainya berterusan untuk analog, manakala untuk digital ia tidak berterusan. Ia adalah, orang kata, seperti macam tersekat-sekat. And then dari segi isyaratnya, kita lihat analog tu dia akan berubah dengan lancar. Over time, semakin meningkat masa, maka kita lihat keluaran kita juga akan meningkat. And then untuk digital dia meningkat bukan seperti untuk analog. Untuk digital dia berubah atau dia meningkat seperti anak tangga, beransur-ansur dan sekata. So kita lihat dulu the difference between analog and digital signal, perbezaan antara analog and digital. So perbezaan yang kita akan bincangkan mostly dari segi signal, range of values, and then from the technology,
Okay, and how data is transmitted. Okay, first kita lihat dari segi signal. Okay, untuk analog ia adalah isyarat yang berterusan atau continuous signals, while digital signals adalah discrete. Okay. Kemudian kita juga lihat untuk range of values atau julat nilai-nilainya. Bagi analog signal ia mempunyai nilai yang infinite. Infinite maksudnya tidak terhad. Okay, infinite atau tidak terhad, dan juga berterusan. Okay, has infinite and continuous range of values. Manakala untuk digital signal, ianya berbentuk finite, iaitu ia mempunyai nilai yang tertentu atau had-had yang tertentu. Dan julatnya juga bukannya berterusan, ianya adalah jenis discontinuous. Dan biasanya nilainya untuk digital adalah 2 sahaja. Okey, biasanya kita wakili dengan 1 dan 0. Kemudian contoh-contoh untuk analog signal yang kita boleh lihat adalah bunyi, okey, ataupun bentuk isyarat-isyarat yang wujud secara semula jadi. Contohnya kalau untuk audio kita lihat suara manusia dan sebarang bunyi-bunyi yang natural atau semula jadi. Kemudian cahaya, okey, haba, tekanan dan sebagainya, itu adalah contoh-contoh isyarat analog. Manakala untuk digital signal, ia lebih kepada alat-alat yang dihasilkan berasaskan microphone proses. Contohnya komputer, okey, kemudian optical drives dan juga alat-alat elektronik yang lain. Analog signal, okay, apabila kita lihat gelombangnya, apabila kita rekod, contohnya kalau bunyi gelombang, okay, apabila kita rekod, ia akan memberikan nilai yang tepat. Okay, kerana kita akan rekod atau kita akan rakamkan bunyi itu secara semula jadi. Okay, dan ianya adalah isyarat yang berterusan. Tetapi kalau untuk digital, kita perlu ubahnya kepada bentuk gelombang binary. Dan oleh kerana kita perlu ubah daripada analog kepada binary, maka nilai-nilainya mungkin tidak akan tepat. Okay, semasa perubahan tu akan ada isyarat-isyarat yang hilang. Kegunaan untuk analog signal, okay, kita boleh lihat dalam kebanyakan peralatan analog, dan biasanya ia digunakan untuk audio and video transmission. Manakala untuk digital signal, seperti yang saya katakan tadi, ianya biasanya digunakan dalam alat-alat digital yang berasaskan microphone proses seperti komputer, telefon, okay, telefon digital dan sebagainya. Okay. Dari aspek data transmission atau penghantaran data, gelombang dalam bentuk analog biasanya kita dapati dia akan semakin deteriorate, okay, ataupun ia akan semakin hilang, atau isyarat tu akan kualitinya akan berkurangan semasa dalam penghantaran atau transmission of data, kerana ia boleh terganggu oleh noise. Tetapi untuk digital signal, okay, kerana ianya bentuk digital, manakala noise tu pula sebenarnya adalah bentuk analog, maka kita akan lihat bahawa isyarat digital ni biasanya tidak akan hilang, ataupun dia punya kualiti tu tidak akan menurun semasa dalam penghantaran data, okay, kerana ianya tidak dipengaruhi oleh noise. Okay, dan untuk difference yang ke-7 ni, response to noise more likely to get affected reducing accuracy. Jadi kerana gelombang analog adalah
dan gelombang noise juga adalah satu gelombang jenis analog, maka ia boleh mempengaruhi atau memberi kesan kepada isyarat analog kita. Tetapi digital signal, noise ni tidak boleh memberi kesan terhadap digital signal kerana ianya bentuk isyarat yang berbeza. Dan seperti yang telah saya katakan dalam slide yang sebelum ni, isyarat analog ni biasanya kita wakili dengan gelombang sinusoidal. It is usually denoted by sinusoidal wave, while digital signals is usually denoted by square waves. So kita lihat gambar rajah ni menunjukkan perubahan antara analog signal kita ubah kepada digital apabila kita nak proses menggunakan komputer, dan kemudian apabila kita dah selesai proses dan kita nak hantar semula kepada pengguna, biasanya kita kena ubahnya balik kepada bentuk analog signal. Dan proses perubahan ni kita akan memerlukan alat yang dinamakan sebagai analog to digital converter, ADC, dan juga digital to analog converter. So bunyi biasanya adalah dalam bentuk isyarat analog. Kita perlu ubahnya kepada isyarat binary, isyarat digital, untuk diproses oleh sistem komputer, dan kemudian apabila kita nak keluarkan hasil yang telah diproses oleh komputer tu kepada speaker, kita perlu ubahnya semula kepada bentuk analog. Dan apabila dalam proses penukaran ni, kita akan lihat isyarat kita juga akan terkesan. Mungkin akan berlaku kehilangan data, dari segi nilai-nilainya dia akan jadi kurang tepat. So ini adalah gambar rajah yang lebih terperinci. So kita lihat, kita ada ADC dan DAC. ADC and DAC. Kemudian ini adalah pemboleh ubah fizikal, contohnya cahaya, audio, haba, pecutan dan had laju. So ini adalah pemboleh ubah fizikal yang kita ukur, dan kita ukur biasanya menggunakan transducer. Transducer ni tugasnya adalah untuk ubah nilai-nilai dalam bentuk fizikal ni kepada satu isyarat electrical. Contoh transducer macam kita gunakan sensor. So sensor dia akan ukur nilai fizikal, kemudian diubah kepada bentuk isyarat elektrik. Bentuk isyarat elektrik yang kita akan hantar kepada ADC. Dan ADC akan tukarkan isyarat tu kepada bentuk digital. Untuk diproses oleh bahagian digital system kita atau komputer. So selesai diproses oleh komputer, isyarat yang dah sekarang ni dalam bentuk digital diubah semula kepada bentuk analog oleh bahagian DAC. Dan isyarat analog ni kemudian akan menggerakkan actuator ataupun dalam BM kita panggil sebagai penggerak. Fungsi penggerak ni adalah untuk mengubah isyarat elektrikal yang dihasilkan kepada bentuk mekanikal, bentuk pergerakan, atau bentuk mekanikal yang lain. So ini adalah fungsi-fungsi bahagian-bahagian yang terlibat dalam ADC DAC. Kita lihat transducer is a device which converts one form of energy into another. Ia mengubah tenaga dari satu bentuk ke bentuk yang lain. So biasanya contohnya sensor merupakan sejenis transducer. Dan kebanyakan sensor dia akan tukarkan isyarat fizikal kepada bentuk isyarat elektrik. Seperti yang saya bagi contoh tadi. Kalau pelajar-pelajar buat projek, contohnya kita lihat kita mengukur suhu. Daripada suhu ni kita tukar kepada isyarat elektrik. Dan di antaranya, untuk mengukur suhu dan tukarkan kepada isyarat elektrik, kita biasanya menggunakan sensor. Dan sensor ini sebenarnya adalah sejenis
transducer. Okay. So analog to digital converter pula akan mengubah isyarat analog kepada isyarat digital. So ADC changes the values of 800 to 1500 mV from transducer to binary values. So biasanya transducer dia akan menghasilkan isyarat elektrik yang agak kecil, okay, dalam jumlah milivolt sahaja. And then computer ini adalah ini adalah our central, okay, alat kawalan kita yang utama. So alat kawalan kita yang utama tugasnya ialah untuk menjalankan pengiraan atau calculation dan juga mensintesiskan isyarat yang diterima daripada sensor tadi dan menghasilkan satu isyarat yang baru, dan ia bergantung kepada kita punya program. Okay, biasanya dalam komputer tu kita ada program. So kita tentukan, contohnya kalau suhu tu tinggi, apa yang perlu dilakukan. Okay, kalau suhu tu rendah pula, mungkin kita akan offkan kipas dan kita akan onkan heater ke dan sebagainya. Okay, so itu semuanya ditentukan oleh program di dalam komputer kita. Next, kita ada digital to analog converter atau DAC. Fungsi DAC adalah untuk menukarkan isyarat digital kepada isyarat voltan atau arus, okay, dalam bentuk analog. Dan actuator atau penggerak kita, okay, actuator atau penggerak, fungsinya adalah untuk mengubah, okay, isyarat yang biasanya kita dapat daripada DAC, iaitu digital to analog converter, kepada satu pergerakan fizikal. Okay, so contohnya macam untuk robotic arm. Okay, so di dalam komputer kita dah masukkan program, sekiranya pengguna menekan butang A, maka robotic arm tu akan bergerak ke kanan atau dan sebagainya. So kita gerakkannya menggunakan actuator. So contohnya motor. Okay, lepas tu kita juga ada silinder, kita ada solenoid. Okay, semua tu adalah contoh-contoh penggerak. So ini adalah satu contoh digital greenhouse system. Okay, kita boleh lihat sistem-sistem semua yang telah kita belajar tadi, transducer, ADC, DAC, okay, dan juga sistem komputer. Okay, bagaimana ianya saling bertindak atau saling bekerjasama. So kita lihat dalam digital greenhouse system ni, biasanya kita akan ukur beberapa nilai fizikal, contohnya suhu, cahaya dan kelembapan, okay, di dalam rumah hijau tersebut atau greenhouse tersebut. Kemudian berdasarkan data yang kita baca daripada sensor tu, kita akan sama ada onkan heater, okay, output kita adalah heater, ataupun kita akan onkan lampu sekiranya keadaan telah malap, okay, dan juga yang ni kita boleh buka atau tutup vent ataupun satu ruang udara ni, mungkin untuk kelembapan. So kita lihat bahagian input kita. Okay, kita ada sensor-sensor, 3 sensor yang mengukur suhu, mengukur cahaya dan mengukur kelembapan. Okay, so semua ni diukur dan kemudian isyarat elektrik tu dihantar kepada ADC yang akan tukarkan isyarat elektrik tadi tu kepada bentuk digital dan dihantar ke komputer. Jadi komputer tugasnya adalah untuk membandingkan nilai-nilai yang dibaca daripada sensor dengan satu nilai yang telah kita setkan. So biasanya kita setkan values dalam program. So dia akan membandingkan nilai-nilai yang telah dibaca tadi dengan nilai yang telah kita setkan dalam program, dan komputer akan menentukan apakah tindakan yang seterusnya. Contohnya, sekiranya ia menerima data bahawa humidity ni sekarang adalah terlampau tinggi. Okay, H2 adalah terlampau
tinggi. Berbanding dengan age yang kita setkan. Jadi ia akan menghantar isyarat yang bersesuaian kepada bahagian output untuk membuka ruang udara atau vent ni. And then sekiranya data lain, contohnya kalau haba yang dah terlalu tinggi, haba yang terlalu tinggi, maka ia akan offkan heater bahagian ni untuk merendahkan atau mengurangkan suhu tu balik. Dan dia juga boleh menghantar data kepada sprinkler. So ini adalah bahagian transducer kita, iaitu sensor, ADC, komputer, DAC, dan ini adalah penggerak-penggerak kita. Contohnya kita ada sprinkler, kita ada, mungkin kalau nak buka ruang udara tu kita perlukan motor, kemudian kita ada bahagian heater, dan juga kita ada lampu. Seterusnya kita lihat satu block diagram untuk DAC. Kita akan mula mengkaji bahagian DAC atau digital to analog converter dulu. So digital to analog converter, seperti yang saya katakan tadi, ia berfungsi untuk mengubah atau menukarkan isyarat digital kepada voltan analog atau arus analog. So bila kita kata 4-bit DAC, maka kalau dalam gambar raja blok tu kita ada satu gambar satu blok, dan 4 bit masukan. Ingat digital, dia akan masuk dalam talian-talian yang selari dan serentak. So kalau 4 bit, maka input dia ada 4 bit dan keluaran dia mestilah hanya 1. Sama ada kalau di sini ianya merupakan voltan keluaran analog. Dan sebenarnya di dalam DAC tu, ia boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama adalah rangkaian rintangan-rintangan atau resistor network, dan yang kedua adalah bahagian summing amplifier. So kita telah belajar mengenai summing amplifier dalam chapter 3 op-amp. So ini adalah ringkasannya DAC 4 bits. So sebenarnya di dalam tu kita ada resistor network dan summing amplifier. So sekiranya dalam soalan minta pelajar lukiskan 8-bit DAC, maka just tambahkan bilangan talian ni kepada 8. Dan keluaran untuk 8-bit DAC dia adalah 1. So it can be V out ataupun I out. Arus ataupun voltan. So kita ada dua jenis DAC yang utama. Yang pertama ialah binary weighted input DAC atau juga dikenali sebagai resistive divider circuit. Binary weighted DAC, di mana masukan-masukan digital kita akan melalui perintang-perintang yang berbeza. Dan kemudian ia akan dimasukkan ke dalam op-amp. Kalau di sini kita gunakan inverting input. This is our op-amp. Maka ianya kita akan lihat keluaran kita adalah 1 voltan analog, yang biasanya berbentuk negatif sebab kita masukkan dalam inverting. So LITA ini juga, binary weighted input DAC ini juga dikenali sebagai resistive divider circuit. So kita akan bincangkan dengan terperinci mengenai binary weighted input DAC ini. Sekarang ni kita lihat DAC yang kedua ialah R2R ladder DAC. R to R ladder DAC. Kita boleh lihat dalam R2R kita cuma ada 2 nilai rintangan saja. So contohnya kalau R kita dah tetapkan sebagai 1K, maka untuk 2R nilainya ialah 2K. So semua rintangan R atau 2R. Dan sekali lagi kita gunakan op-amp untuk menghasilkan
keluaran kita dalam bentuk bultan. So kita lihat DAC yang pertama, binary weighted input DAC or resistive divider circuit. Okay, dalam binary weighted input DAC, rintangan ianya berasaskan kepada summing amplifier. So kita lihat balik, okay, summing amplifier. Kalau dalam summing amplifier, kita masukkan kita adalah dalam bentuk bultan. Dan biasanya rintangan ni adalah sama. Okay, R1, R2, 3, R1 is equivalent to R2 is equivalent to R3. Semuanya sama. Okay, so DAC jenis binary weighted input ni sebenarnya merupakan satu variasi daripada inverting summing op-amp circuit. So kalau kita lihat dalam summing amplifier, sekiranya R ni sama, okay, kita boleh terbitkan nak dapatkan Vout adalah sama dengan negatif, okay, sebab ia merupakan inverting. Hasil tambah, okay, ketiga-tiga voltan masukkan kita V1, V2, V3. So sebab itu ia dikenali sebagai summing amplifier. Okay, sebab ia menjumlahkan voltan-voltan yang masuk. So itu adalah untuk summing amplifier. Okay. Satu ciri utama dia ialah rintangannya, semua rintangan dekat sini ni adalah sama nilainya. Tetapi dalam binary weighted DAC, okay, ia berlainan daripada summing amplifier ni, di mana input resistance-nya adalah pada nilai-nilai yang berbeza. Okay, saya ulang lagi sekali. Untuk summing amplifier, all are at input of voltages are the same. Okay, tetapi untuk binary weighted DAC, okay, R tu tidak sama. Okay, nilai-nilai R tu tidak sama. Dan keluaran sebutan untuk Vout juga adalah berbeza. So kita lihat seterusnya binary weighted DAC. Untuk membina satu binary weighted DAC, kita mesti mempunyai nilai-nilai perintang masukan pada nilai yang berbeza. Okay, dan biasanya kita setkan input resistor values ni pada nilai gandaan 2, multiple powers of 2. Contohnya, kalau kita setkan perintang yang pertama ni bernilai R1, maka untuk nilai yang seterusnya ianya adalah 2R dan kemudian satu lagi 4R. So kalau kita ada satu lagi talian dekat sini, ia akan menjadi 8R. Okay, so kita nak dapatkan nilainya, nilai-nilai R ni, kita perlu ketahui sama ada nilai R yang paling kecil ni ataupun R yang paling besar di sini. Okay, so nilai-nilai R2, R4, R8R ni sengaja dipilih kerana ia mempunyai nilai yang setara dengan pemberat binary kita. Okay, dalam nombor binary, okay, binary number, contohnya kalau kita ada 1011, okay, jadi ini adalah LSB kita, ini adalah MSB. Okay, LSB also stands for least significant bit, iaitu nilai nombor binary yang mempunyai nilai yang paling rendah sekali. Manakala MSB is for most significant bit, iaitu nilai bit yang mempunyai nilai yang paling besar. So kita lihat, kalau nombor binary tadi,
Okay, untuk nombor binary tadi, least significant bit, okay, nilainya setara dengan 2 kuasa 0, ini 2 kuasa 1, 2 kuasa 2, 2 kuasa 3. Okay, dan untuk 2 kuasa 3 nilainya sama dengan 8 desimal. 2 kuasa 4, 2 kuasa 2 sama dengan 4. 2 kuasa 1 ialah 2, 2 kuasa 0 ialah 1. Okay, so nilai-nilai perintang ni dia adalah dipilih supaya ia setara dengan pemberatan binary di sini. So kalau kita mulakan dengan R, maka perintang yang seterusnya ialah 2R. Perintang seterusnya ialah 4R. Dan untuk mendapatkan persamaan untuk Vout ni, okay, kita boleh lihat untuk Vout, okay, sama dengan negatif kerana ianya ialah inverting amplifier. Okay, negatif kerana inverting, dalam kurungan V1 tambah dengan V2 bahagi dengan 2. Okey, kerana rintangan dekat sini 2 kali ganda berbanding dengan rintangan untuk V1. Lepas tu untuk V3 dibahagi dengan 4. So kita lihat apabila kita nak tentukan, okey, bahagian mana ialah LSB kita, yang mana MSB, kita kena ingat MSB will be the input to the smallest value of R. Jika rintangannya rendah, maka jumlah arus yang boleh lalu adalah lebih tinggi. Okey. Kemudian bila rintangan tu adalah yang paling tinggi, maka jumlah arus yang boleh lalu melalui perintang tersebut adalah rendah. So itu yang dimaksudkan MSB will be the input with the smallest value of R, while LSB will be the input with the largest value of R. Okay, so di sini MSB kita ialah di V1 dan ini adalah least significant bit kita. Okay, bit yang paling kecil nilainya. Okay, bit yang paling kecil nilainya adalah rintangan yang paling besar. Okay, so kita lihat macam mana kita nak bina satu binary weighted input DAC. So di sini switch A, B, C dan D ni menentukan, okay, sama ada data kita adalah 1 atau 0. Contohnya kalau kita nak masukkan 1011 binary. Okay, so first kita kena tentukan ini ialah LSB, ini is MSB. Okay, so di sini soalan ni memberikan nilai R yang paling besar. Okay, R maximum is 150 kilo ohm. Okay, so yang masuk di sini, okay, nilai R yang maksimum, maksudnya ini adalah LSB kita. Okay, so R yang R1 yang sebelah dengan R ni ialah R bahagi 2, iaitu 150 bahagi dengan 2, kita dapat 750 kilo ohm. Okay, kemudian di sini ialah R bahagi 4, di mana nilainya akan menjadi 150 K bahagi 4, iaitu ini 75 K. Okay, so di sini kita akan dapat 32.5 K. Dan R4 ialah R bahagi dengan 8. Okey, 1, 2, 4, 8 pemberatan binary kita tadi. So yang ni kita akan dapat 16.75 K.
So setiap perintah ni kita bahagi dengan 2. Okey, contoh 150 bahagi 2 dapat 75K. Bahagi 2 lagi kita akan dapat 32.5. Bahagi 2 lagi kita akan dapat 16.75. Okey. So itu caranya kita nak dapatkan nilai-nilai perintah dalam binary weighted input DAC. Okay. So untuk mengira voltan, keluaran voltan daripada DAC kita, okey, seperti yang diketahui, dia masuk digital dan keluarannya ialah Vout atau arus. Okey, contohnya ini adalah 4 bit DAC. So Vout kita diberikan oleh formula RF per R4. Okey, kita lihat semula. Inilah RF bahagi dengan R4, iaitu nilai MSB kita. Okay. RF bahagi dengan R4, iaitu nilai R yang terendah, dan ini bahagian MSB kita. Okay. D is equivalent to our MSB. Manakala A ni adalah LSB. Okay, so kita boleh gunakan formula yang pertama ni. Setiap input kita ambil nilai RF ataupun nilai feedback resistor bahagi dengan nilai rintangan, okay, bagi input tersebut darab dengan inputnya, okay, sama ada 1 atau 0. So formula yang kedua dia lain sikit, okay, di mana kita ambil nilai feedback resistor dan kita bahagi dengan nilai R ataupun pemberat binary yang terendah, nilai R untuk MSB. Kemudian di sini kita lihat nilai MSB kita dibahagi dengan 200, okay, dan LSB dibahagi dengan 8. Okay, so ini adalah dua formula yang digunakan untuk mengira voltan output bagi satu binary weighted DAC. So kita akan sambung dengan pengiraan bagi DAC, okay, dalam video penerangan yang akan datang.